Perkataan ibadah itu sendiri berasal daripada perkataan bahasa Arab, ya, yang membawa maksud kepada pengabdian, meletakkan dirinya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ni ada dua. Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, ibadah ni ada dua. Pertama, ibadah khusus. Kedua, ibadah umum. Faham kan? Itu dah biasa dengar dah. Macam-macam penceramah datang dah bagi tahu pasal ni. Kejap lagi saya tanya, apa maksud dia? Oh, semua dah mula tunduk dah. Aduh, nak ceramah lah, tanya pula. Jangan risau, penceramah tanya dia jawab sendiri, jangan risau. Bahkan COVID-19 semakin teruk. Dengan ini umumkan siapa nak buat umrah, kita buat dekat Kuching ni. Tak ada macam tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Cik Aziz bin Tuah, Wakil Timbalan Pengarah Penerangan Negeri, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, yang dihormati Encik Muhammad Rahmat bin Rayi, Pengurusi Badan Kebajikan Kaki Tangan Islam di KKI Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Jabatan penerangan ni dekatlah dengan saya. Bukannya apa, sebab duit jabatan penerangan banyak habis kat saya dulu. Kalau masuk pertandingan-pertandingan, pidato dan debat, banyaklah yang hadiah yang saya sapu dulu kan. Sampaikan disebabkan saya dulu banyak sangat pertandingan yang saya masuk, sampailah diwujudkan syarat barang siapa yang pernah memenangi mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh jabatan penerangan, diharamkan. Dia punya ayat haram tak tahan tu, diharamkan menyertai. Jadi pada tahun tu saya cuba juga masuk menyamar. Ingat tahun bila tak ingat lah. Saya menyamar masuk pertandingan pidato di daerah Kuala Langat. Masa tu siap shift tu, buang misai, janggut semua, biar licin. Blazer Muhammad menang daerah. Tapi masa final negeri Selangor, dia dah perasan ini bukan yang tahun lepas ni, juara tahun lepas ni ke. Langsung disqualified, dapat hadiah Sagawati kan. Jadi tu, jadi penerangan ni dah biasa dah. Jadi sekarang kita pun tak adalah selera nak bertanding sangat, sebab anak murid pun dah ramai. Jadi kita fokus kepada kejurulatihan sajalah, mengajar, bagi nasihat sikit dari segi debat dan pidato. Jadi hari ini kita berbicara soal bekerja sebagai satu ibadah. Bekerja sebagai satu ibadah, itu bezanya. Dan kita sebagai orang Islam ada satu kelebihan bila kita meletakkan kerja sebagai satu ibadah. Tapi semuanya bermula dengan apa? Nabi ajar kita, inna a'malu bin niat. Dan salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Rupanya niat ni penting, mustahak niat ni. Inna a'malu bin niat. Semua bermula dengan niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi sebut juga. Nabi beritahu, barang siapa yang berhijrah sesuatu perkara yang dibuat tu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi kalau kita bekerja sebab nak dapat gaji, maka kita akan dapat gaji lah. Kalau kita bekerja sekadar nak bodek bos, kita akan buatlah sampai penat bodek bos tu. Kalau bekerja tu sekadar untuk menghabiskan masa dan kita rasa kerja yang paling senang sekali kat jabatan penerangan dan setiap bulan kita dapat gaji, maka kita akan dapat itu saja.
Tetapi kalau kita meletakkan satu perkara yang paling penting sekali, niatnya lillahi ta'ala, itulah dia. Itu yang paling penting. Itu sebabnya ada satu buku yang ditulis, tajuknya Hidup dengan Bismillah. Ada satu buku, Hidup dengan Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Mana apa juga perkara tu, kita kadang-kadang kita baca Bismillah tu, tapi baca Bismillah tu prosedur je. Nak minum Bismillah, nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi prosedur, bukan betul niatkan dengan nama Allah. Aku makan ni kerana Allah, aku minum ni kerana Allah, aku buat ni kerana Allah. Ada orang naik kereta pun nak start enjin, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia prosedur je, sebab dah buat hari-hari. Dia terlupa meletakkan, aku ni bawa kereta ni kerana Allah, mudah-mudahan perjalanan aku ni diberkati sampailah aku ke pejabat. Kadang kita terlupa. Itu sebab pentingnya kita hari ini meletakkan niat. Paling senang kita ni bekerja ni sebab kita nak mencari rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu Nabi pesan. Kerja jabatan penerangan, insya-Allah jabatan penerangan, insya-Allah takkan kaya. Minta maaf cakap, takkan kaya. Jika kerja kaki tangan kerajaan, tapi alhamdulillah kebanyakan yang kerja kerajaan insya-Allah cukup. Itu sebab pentingnya kita menguruskan kerja kita dengan baik. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat diberkati oleh Allah. Itu penting. Bekerja bersungguh-sungguh. Kita takkan kaya. Nak kaya, tulis surat, hantar dekat bos kita, saya nak letak jawatan, saya nak berniaga, insya-Allah ada harapan. Berhenti bila? Sekarang berhenti. Habis je ceramah ni tu hantar surat, berhenti je. Kerja dah lah teruk. Hari-hari kena ni. Bulan kemerdekaan lagi teruk, kan? Bulan 7 apa semua, bila menteri datang teruk juga. Bila pergi sana sini semua nak kena buat liputan datang. Hari ni Samsul Debat datang pun teruk juga. Berapa kamera nak kena pasang, tak pasal pula, nak buat live pula lah, apa macam-macam ngada lah, kan? Contoh lah, gaji banyak tu juga, kan? Tapi itulah dia yang mak ayah kita buat daripada dulu. Mak ayah kita gaji tak seberapa, bukan kerja kerajaan pun, gaji tak seberapa, kerja teruk, balik tengah malam, kadang-kadang pukul 10, 11 malam pun balik. Tapi kekayaan dia adalah berkat. Anak-anak berjaya, kan? Perkataan ibadah itu sendiri berasal daripada perkataan bahasa Arab, ya, yang membawa maksud kepada pengabdian, meletakkan dirinya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ni ada dua. Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, ibadah ni ada dua. Pertama, ibadah khusus. Kedua, ibadah umum. Faham kan? Itu dah biasa dengar dah. Macam-macam penceramah datang dah bagi tahu pasal ni. Kejap lagi saya tanya, apa maksud dia? Semua dah mula tunduk dah. Aduh, nak ceramah lah, tanya pula. Jangan risau, penceramah tanya dia jawab sendiri, jangan risau. Ibadah khusus, contoh pertama, solat. Dah ada dah prosedur teknikal dia, kaedah dia dah ada dah. Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Oh, saya ketua penolong pengarah lain lah sikit, tak sama dengan orang. Subuh saya 8, zuhur saya buat 9 kadang-kadang. Tak ada, sama, kaedah dia sama. Sebab dia khusus. Sembahyang subuh tak boleh buat waktu zuhur, buat waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak dah ada. Dah dialokatkan sembahyang apa, solat apa pada ketika itu. Selesai. Puasa, kan, menahan diri pada makan dan minum, dah ada kaedah ada. Makan, minum dan bukan membatalkan puasa pada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Tahu dah ada dah kaedah dia, kan?
Ada setengah pahaman tu dia puasa tapi boleh minum. Apa benda ya? Tak tahulah dia tipu siapa. Kalau puasa lah tak boleh makan, menahan diri pada makan, minum. Kan? Begitu juga zakat, dah ada kiraan dia khusus. Haji, umrah, disebabkan pandemik, sebabkan masalah COVID-19. Sebab COVID-19 tak faham. Sebabkan COVID-19 semakin teruk. Dengan ini umumkan siapa nak buat umrah, kita buat dekat Kuching je. Tak ada macam tu. Tetap kena pergi Mekah dan Madinah, kan? Orang nak buat umrah, nak buat haji. Jadi itu ibadah khusus, semua orang faham. Tapi bila sebut ibadah umum ni macam mana? Ibadah umum ni apa-apa perkara benda baik, ingat nombor satu benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Saya ulang balik, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, katalah saya, Cik Aziz dengan Cik Muhammad Rahmat tadi, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuching. Anak yatim pun tak tolong, memang tolong ibu tunggal aja, fokus. Contohlah, kita membantu ibu-ibu tunggal. Kami namakan persatuan kami ini Persatuan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Kita pun bagi bantuan. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Memang benda baik bantu ibu tunggal. Caranya pun diizinkan oleh Allah, pergi ramai-ramai dengan grup-grup PLP, pergi hantar, kan? Tapi kalau dia terlupa niat kerana Allah, dia tak dapat pahala ibadah. Dia dapat pahala kebaikan tapi tak dapat pahala ibadah. Ataupun tiba-tiba je dalam bagi bantuan tu, tiba-tiba Cik Muhammad Rahmat beritahu Cik Aziz, Samsul Debat, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Wah, apa hal ni? Tiba-tiba Cik Muhammad Rahmat dia nak pergi seorang. Saya bincang dengan Cik Aziz, apa hal? Tak tahu. Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir ni bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal yang last ni mukanya tak adalah lawa sangat, tapi ala-ala Luna Maya, Maya Karin dengan Cut Tari. Patut dia tak bagi kita pergi. Contohlah, Cik Muhammad Rahmat tak macam tu, ni saya bagi contoh. Jadi bila kaedahnya tidak diizinkan oleh Allah, tak dapat pahala ibadah. Nampak? Macam kita tengok Robin Hood. Kenal Robin Hood? Katalah Robin Hood tu masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Dia nak tolong orang susah, betul. Dia niat kerana Allah, katakan baguslah. Tapi cara je nak tolong orang susah ni, kaedah dia mencuri daripada orang kaya. Mencuri itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu maksud yang kita kena faham. Jadi konsep kerja, ibadah dan amanah, tugas untuk meraih pendapatan atau income gaji kita setiap bulan, kan, adalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan yang patut kita tanya pada diri kita, bagaimana caranya nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan pada mesin ATM tu. Dia boleh tahu orang kerja kerajaan cocok duit ni dengan orang kerja swasta, dia lain cara dia. Orang swasta cocok duit macam ni. Orang kerja kerajaan dia peluk je mesin ATM tu, sebab dia takut orang belakang nampak balance tinggal berapa. Itu kerja kerajaan tu. Tengok je perangai dekat mesin ATM tu. Kalau orang kerja swasta dia tegak macam ni, sebab dia tak takut pun balance tinggal berapa. Yang kerja kerajaan berdebar, janganlah tak ada balance, janganlah. Orang kata gaji dah masuk hari ni, ya ke? Confirm confirm. Sebab dia tak nak berfikir banyak kali dekat mesin ATM. Aku tahulah, aku kerja kerajaan juga dulu macam ni.
Kadang-kadang dengan kawan dia nampak berdua ni blok ni, biar orang belakang tak nampak. Gelap sungguh, makna betul tu Cik Aziz kan. Sampai ajakkan kawan ni kalau boleh penuh berjemaah ni, peluk ni, dia tak kisah share sebab gaji sama, boleh nampak kan. Jadi soalan dia macam mana nak halalkan gaji kita setiap bulan. Jadi bagaimanakah kerja yang dianggap sebagai ibadah? Antaranya pekerjaan disertakan niat mendapatkan keredaan Allah. Tu yang pertama, bukannya kerja sebab benda-benda lain. Kenapa kerja? Aku dapat kerja kerajaan, jadilah nak sangat kerja Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Dah dapat kerja lain pula, kalau boleh aku mesti naik pangkat. Dah jam tu pula. Hari tu kata dah dapat, tak payah fikir apa dah. Hari tu kenduri, seminggu kenduri sebab dapat jawatan pembantu takbir je, bukannya jawatan ketua penolong pengarah. Kenduri sebab dapat kerja government, dapat kerja jadi kaki tangan kerajaan. Bila ditanya waktu tu menunggu, kenapa awak nak kerja dengan sektor kerajaan ni? Terjamin. Apa maksud terjamin? Boleh buat loan. Aku pun tak faham apa kaitan terjamin dengan buat loan. Orang kalau boleh tak nak berhutang lagi, dia pula cakap macam tu, terjamin sebab boleh buat loan. Tapi ini kerja bukan tetap tak, kontrak, tak apalah, dah boleh buat loan dengan biar rakyat. La ilaha illallah, dah ada dah target dia. Kan. Jadi niat kita kena betul. Habis Ustaz, saya dah kerja dah 5-6 tahun, dah 10 tahun Ustaz, niat saya kerja dulu sebab nak kerja government. Betulkan balik, hari ni betulkan, aku bekerja ni sebab nak dapat keredaan Allah. InsyaAllah hati kita tak susah. Kau orang duduk belakang kan, korang petikai kan, kenapa kita duduk kursi keras macam ni? Tengok tu 3 orang duduk sofa, tangan macam ni. Contoh dah tak betul lah Cik Rahmat, dia macam tak tu nak letak atas tak bawah lah. Dah kena faham, 3 kursi tu tangan jawab dia besar. Tu sebab Samsul debat cepat-cepat naik atas, tak boleh duduk lama kat situ, tanggungjawab dia besar. Kalau boleh Cik Aziz dengan Cik Rahmat ni nak duduk belakang, sebab balik orang tak perasan. Duduk depan nak kencing pun tahan dulu, kejap lagi lah kot agak macam tu ya. Iya, saya pun dulu jadi pengarah dulu, saya jadi pengarah undang-undang, tanggungjawab besar. Bila apa-apa jadi yang kena marah Cik Aziz dulu, sebab dia datang program ni hari ni. Orang lain tak, belakang duduk ya, tengok tu main WhatsApp, tengok tu nampak tu mengumpat macam-macam sebutnya. Kau ingat aku tak dengar kau cakap apa aku lalu tadi? Tak dengar tadi Cik Aziz lalu tadi, saya nampak jalan macam tu, sambil-sambil dia ambil gambar tu, sambil-sambil tu bercakap tingginya. Kau ingat aku tak dengar kau cakap? Kan besar gelaknya tu. Tak habis-habis, salah ke aku tinggi? Ada je nak kutuk orang. Tu belum cerita lagi, buka emas tadi, dalam TV nampak tua, kau hajar. Tengok depan-depan muda. Macam-macam. Aduh, cukup-cukup lah. Itulah kelebihan duduk belakang. Duduk depan nak tidur pun fikir. Nampak kalau contohlah Cik Aziz nak semalam meeting berapa banyak, tiba-tiba macam ni Cik Aziz, orang belakang no. Orang belakang tu dia. Tapi kalau saya tak petikai, sebab duduk depan ni memang penat betul. Kenapalah aku jadi pengurusi BKKI, dah kena duduk depan contoh kan. Iya, bukan senang. Tu sebab saya kata
niat kita mendapat keredaan Allah. Kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus atau boleh dikerjakan oleh syarak. Maknanya kerja tu diizinkan oleh Allah, macam saya sebut tadi. Bukan kerja yang bukan-bukan. Ada orang buat travel umrah, nak bawa orang pergi umrah, lepas tu ambil duit dengan yuran yang murah je. Betul ke ni? Betul. Rupanya tipu. Benda baik tapi menipu orang. Akhirnya dia tawaf di KLIA, tawaf 7 kali pusingan, tak jumpa dah travel di mana. Petang tu dah sampai kat Kuching. Hai, baliklah. Aku balik hari je, dia kata. Dah kena tipu kan. Sekarang ni makluman, siapa nak pergi umrah, Kementerian Pelancongan dah tetapkan yuran tambang kos pergi umrah sekarang ni paling rendah, tidak bawah daripada 6,990. Maknanya 7,000 ke atas okey, bawah 7,000 bohong. Ingat tu, jangan kena tipu lagi. Lepas tu dekat flyers dia mesti letak lesen LKU dia berapa, dekat flyers tu mesti print supaya kita boleh semak dekat website Kementerian Pelancongan. Sebab terlampau banyak orang menipu ni pasal pergi umrah, pergi haji ni. Hati-hati. Kemudian pekerjaan ini tidak menjadikan kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, contohnya salat. Kemudian menghasilkan kerja yang berkualiti. Lah, kerja kualiti pun masuk. Sebab itu Nabi pernah sebut, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu Nabi sebut. Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya tak ada kerja-kerja yang cincai-cincai, tak ada. Kerja yang asbol. Tahu asbol? Boleh. Kerja yang janji siap. Janji siap tapi tak betul. Nampak? Buat kerja dengan baik, teliti dan sempurna. Kemudian dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh. Dengan ceramah pun bersungguh-sungguh. Nampak tu? Bersungguh-sungguh. Dalam banyak-banyak hari, hari inilah yang paling menggembirakan. Kenapa? Sebab lepas Jumaat dengar ceramah, maknanya tak payah kerja. Ngangguk ni tak kan? Maknanya datang petang ni dengan ceramah, tak payah kerja dah. Kerja tengok jam ni, kejap lagi balik kan. Tapi sebenarnya ini juga satu ibadah. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Sebab kita datang syurga hari ni, kejap lagi kita balik kan. Pani datang lagi, jangan risau. Samsul Debat akan berada di bumi Kenyalang daripada hari ini sampailah hari Ahad. Ada 10 program telah disusun. Jadi ada 10 kali peluang pergi taman-taman syurga. Jangan risau. Tapi saya kesal malam tadi kerana flight tu retime. Saya nak flight pukul 11.30. Bila saya touchdown pukul 1.30 sampai bilik pukul 2, maknanya mi kolok gone. Kedai dah tutup. Hilang 1 malam untuk mi kolok. Jadi malam ni kena qada 2 mangkuk. Qada, jangan main-main. Kegilaan Samsul Debat pada mi kolok tidak tertahan kan. Jadi makanan favourite saya. Sampaikan tu si cerita tadi, cerita sama makanan tadi tu. Kadang sanggup minta arrangekan 1 hari je datang Sarawak, 1 ceramah pun tak apa.
Yang penting dapat mi kolok dan laksa Sarawak satu malam. Satu malam settle dua-dua, baru boleh senyum balik ke Semenanjung. Makan di Semenanjung ada mi kolok tu tak sama. Tak sama. Tu ada yang cadangkan kalau beli rumah satu dekat sini. Oh, Cik Haji setuju terus. Masalahnya kalau saya beli rumah kena cari orang jaga, tu isu dia. Kan? Itulah isu dia, kena cari orang jaga. Kan? Dan begitu juga berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Kita kena amanah. La imana liman la amanatahu. Tak beriman orang tak jaga amanah ni. Kerja kita hari ini sebenarnya penting untuk kita jaga. Rezeki yang kita dapat daripada kerja kita, pastikan rezeki yang halal, bersih, lagi lurus. Nampak tu? Halal, bersih dan lurus. Apa maksud halal? Maknanya kerja kita tidak mengandungi kederhakaan. Bersih, tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan lurus, mengikut syariat dan undang-undang. Pak, dan kerja kita tu tengok, kadang kerja elok, buat betul, tapi rupanya ada maklumat-maklumat tertentu kita jual pada pihak luar tertentu supaya kita dapat habuan. Contoh, dan benda ni berlaku dekat banyak departmen kecuali Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Macam tu, kena cover siap-siap, kalau tidak kan tak panggil lagi. Betul, ada setengah macam Jabatan Penerangan kurang sangatlah keterbabitan dengan benda macam ni. Dia macam pejabat-pejabat yang melibatkan tender, projek, pembekalan dan sebagainya. Banyak kadang-kadang di luar tu. Kadang-kadang minta tolong, kau tolonglah aku, dapat kau arrangekan appointment, aku dapat jumpa dengan Cik Aziz, jadilah. Dia pun tolong arrange, pap, dapat pula duit sikit sebab tolong uruskan jumpa dengan Cik Aziz. Sebenarnya benda tu nampak macam takkan salah, memang salah. Memang salah. Kadang-kadang hari raya Cina, dia pula tanya dengan Cina tu, tak ada limau ke tahun ni? Kau pula tanya apa pasal? Dah teruk sangat nak makan limau? Jangan sebab kita ni sebenarnya kalau ikutkan harga limau tu malam lambat tapi jalan tu boleh beli sendiri. Kenapa nak jatuhkan maruah kita senipis kulit limau? Kenapa? Tu sebab orang kata dalam satu pantun, kan, dalam bakul berisi limau sangat berat payah nak jinjing, biar mati digigit rimau daripada mati digigit anjing. Faham? Faham tak tu? Makna mati ni kalau berlawan dengan rimau, okay, standard lah. Ini kegigit anjing, mati apa benda ni? Faham? Makna maruah kita jaga. Maruah jaga. Kita ni sebagai benteng terakhir. Ingat tak masa pimpinan pagi kita nyanyi lagu Penyawat Awam tu? Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Betul ke? Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Dengar? Pernah dengar tak lagu tu? Iya. Kamilah benteng Malaysia, benteng kau. Tu sebabnya kalau kita nampak ada orang kan dalam TV kena tahan di soal siasat sebab rasuah, jangan cakap salah. Kadang kita cepat cakap, itulah dia tamak, tak bersyukur, itulah dia, kan? Ambil lagi. Jangan macam sebut, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Kita belum diuji, kita cakap ni. Kita tiba-tiba ada orang datang bawa beg, satu beg tu penuh dengan duit, belum tentu lagi kita tolak. Itu sebab minta jauh kan. Faham? Macam perempuan lah, nampak lelaki tu kahwin 2, kahwin 3. Janganlah cakap gatal nak mati. Jangan. Tak baik. Doakan kebahagiaan dia.
Dan kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada ujian seperti ini. Macam tu. Faham? Faham tak? Ya Allah, jauhkan aku daripada ujian seperti ini. Ya Allah, kalau ya pun jangan lebih 2. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Kau jawab lah, aku tanya boleh ke tak? Perempuan ni payah betul jawab benda ni. Ya Allah, jauhkanlah aku ujian seperti ini. Ya Allah, kalau ya pun jangan lebih daripada 2. Boleh? Ha? Oh, tak boleh aja. Orang lelaki suka ni. Yang penting adalah adil. Yang seorang pun tak boleh adil, ini aku pula nak lebih. Betul tak perempuan? Kuat jawab tu. Kuat jawabnya. Saya baru cuba je tu, belum betul-betul lagi. Aduh. Ustazah yang keluar TV, kita ya perempuan kena sentiasa taat pada suami, kena ikut, jangan sekali-kali melawan kata suami. Dia pun tak sanggup, laki lebih, kahwin lebih. Betul tak? Bercerita ke main lagi, syurga dia mau tapak kaki siapa perempuan. Wow, macam tu dia. Suami baru cakap, abang rasa macam nak kahwin lagi, di belasahnya sampai terposok bawah katil kan. Aduh, wah, kahwin ni benda baik kan. Nah, senyap pula dah. Ustazah tu kata, saya tak kisah dalam bab poligami ni Ustaz, dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya bukan suami saya. Nah, tu syarat dia kata. Orang lain nak buat lah, saya setuju, tapi bukan suami saya. Ni kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang beriman, maka dari antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya. Dan untuk mendapatkan rezeki yang baik, prosesnya pun mestilah baik. Maknanya dalam proses tu tak ada riba. Tengok balik duit kita, simpan duit gaji kita dalam bank mana. Setiap bank di Malaysia, bank utama di Malaysia hari ni dah ada sistem perbankan Islam. Jadi pastikan tak ada unsur-unsur riba dalam gaji kita. Jangan bercampur. Jangan. Jangan. Kedua, tidak terbabit dengan judi. Hasil pendapatan kita jangan terbabit dengan judi. Kadang-kadang dia semayang kan, waktu PKP dulu ada masjid dia buat petak tau, petak untuk letak sejadah. Petak tu ada nombor. Waktu maghrib petak 15, waktu isyak petak 25, 1525. Bayang tu, kena pula tu. Kadang-kadang tanya anak kau berapa orang dah? 2, engkau 3, engkau belum ada rezeki lagi, engkau 5, 2, 3, 05. Jadi jangan. Ini bukan judi, ini ikhtiar dia kata. Main nombor judi. Jangan. Jangan juga ada unsur-unsur yang tidak baik, gharar kan, penipuan, suapan, rasuah, dan juga maksiat. Jangan. Dan dalam kita nak mendapatkan rezeki yang halal, bekerja sebagai satu ibadah, pertama hendaklah berusaha dan bekerja. Cari bekerja betul-betul, bekerja dengan rajin, bekerja dengan yang rajin. Kedua, bertakwa, yakni mengikuti segala perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Jadi buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Dan termasuklah juga taat kepada pemimpin. Pemimpin dekat organisasi kita, keluar perkeliling sekela kan, ada satu mulai beberapa hari bulan kaki tangan Jabatan Penerangan Malaysia tidak dibenarkan begini, tidak dibenarkan begini, hendaklah begini. Mulalah pekerja yang senior tu cakap, kau orang yang muda-muda ni buatlah, hakak dah nak pencen, dia kata. Tak ada istilah macam tu, sebab perkeliling tu untuk semua orang. Jadi jangan kita ambil ringan. Begitu juga bersabar dan bersyukur. Sabar, kerja memanglah ada ujian. Kadang-kadang ada time bos marah kita. Sabar.
Memang macam tu. Saya dulu jadi pengarah memang kadang-kadang ada time tu mood tak elok tu memang nak marah aja. Lepas tu bila apa barulah saya tahu. Kalau nak masuk minta cuti dia tak terus masuk bilik saya. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Dia pergi bilik PA. Dia tanya PA, bos macam mana hari ni? Kalau kau nak minta apa-apa jangan hari ni, memang kau takkan dapat. Jadi kau minta cuti memang tak lulus punya hari ni. Jadi baik jangan masuk. Tak masuk lah gitu. Kan? Tapi sebenarnya kita manusia biasa. Sebagai bos kita ni marah bukan sebab atas tujuan personal, tak. Kita marah ni atas tujuan kerja. Dan kita kalau kena marah, kenapa jangan kecil hati. Satu hari nanti kita pun akan jadi bos. Tengoklah. Tuhan akan bagi peluang kita jadi ketua. Masa tu baru kita tahu apa maksud marah. Kan? Tapi marah tu tak adalah sampai memalukan, mengaibkan orang, tak. Itu kita kena jaga. Ya. Seterusnya berinfak, bersedekah. Bekerja sebagai satu ibadah, duit gaji kita kalau boleh sedekah lah. Tanya Samsul Debat balik bila, kan, kesian dia ni ada duit belanja sikit ustaz, tak adalah banyak sangat, dalam RM50 seorang RM50 okey lah, kan. Contoh. Tak adalah. Jangan main-main. Hari ni siapa yang minta doa dengan Samsul Debat mahal lagi ni. Mahal kenapa? Sebab doa orang musafir, tidur pun tak cukup lagi ni. Pukul 3 pagi baru tidur. Macam mana? Tak adalah. Tapi maksudnya kalau doa tu insya-Allah saya doakan mudah-mudahan yang ada dalam dewan ni sihat walafiat, murah rezeki, rajin beranak. Tak nak dah. Cukup. Cukup dah. Orang kata rajin beranak langsung dah potong betul. Mudah-mudahan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan dapat anak jadi penyejuk mata dan juga penyejuk hati, kan. Begitu juga jaga anak-anak yang berjaya, soleh dan solehah, dapat suami yang adil. Pegelak pula, adil lah. Walaupun kita seorang, dia adil. Boleh? Seorang boleh. Begitu juga mudah-mudahan dikurniakan rezeki naik pangkat, dikurniakan rezeki semua orang naik ketua penolong pengarah. Hantar tu pergi sana, pergi ni, pergi Limbang, pergi Limbang. Hantar pergi Limbang, hantar pergi KL, Putrajaya, semua tempat pergi. Saya nak naik pangkat tapi tak naklah luar Kuching. Dan duduk kat Kuchingnya itu masalah kita. Pergilah tempat orang, kan. Nabi pun berdagang pergi tengok tempat-tempat orang. Itu sunnah. Boleh tengok tempat orang. Banyak ilmu kita boleh dapat. Kan? Begitu juga silaturahim. Berhubung baik antara satu dengan yang lain. Dekat tempat kerja buat baik. Sebab kita ni satu pasukan. Ini kita tak puas hati dengan bos, kita tulis dalam Facebook. Yang baca satu dunia. Tak puas hati dengan prosedur kerja, masuk dalam Instagram. Yang baca satu dunia. Kenapa? Saya paling tak faham orang perempuan. Sikit-sikit share kat media sosial. Nyampah. Macam dia seorang aja. Tu macam-macam lah. Tadi belum apa-apa dah ambil gambar Samsul Debat datang tadi. Ingat aku tak nampak dalam Instagram aku ni. Alhamdulillah dapat juga tengok Samsul Debat depan-depan. Nyampah aku. Lepas tu dia terus tak sabar-sabar tengok komen daripada orang. Untunglah. Kenapa tak ajak seorang lagi? Yang seorang lagi tak tahu pun kata. Macam-macam. Orang lelaki mana ada share sangat. Tak ada. Orang lelaki ni relax je. Saya teringat hari tu Yang Najis saya ceramah di Rompin, Pahang. Masa tu kita ada syuting dengan TV Hijrah, My House. Kita repair rumah-rumah orang susah di kawasan pedalaman, kan. So sebelah malam tu ketua kampung ajak lah makan-makan. Lepas tu bergambar. Bila bergambar ramai-ramai tu, ada satu makcik tu berdiri dekat belakang. Ramai lah, dia berdiri belakang ramai-ramai. Tapi satu makcik tu bersuara. Tengah-tengah bergambar tu, bersuara dia. Free size, free size, dia kata. Aku pun tenang. Apalah free size lah makcik? Alah yang macam ni tu, itu freestyle.
tapi dia confident tu, yang penting. Free size kata. Akhirnya trend, aku pun sebut dah free size. Macam-macam. Saya pergi Mekah bulan 3 itu sebelum puasa, pergi umrah. Tengah tawaf saja ambil gambar. Tengah tawaf jalan. Tengah berjalan tu. Apa hal apa zikir dia baca sampai tangan dia jajan ni. Ajak ambil gambar. Tunjuk Kaabah ni. Lepas tu dia tunggu saya kat ujung tu. Dia dah sudah. Saya keluar, Ustaz, ambil gambar. Ustaz turunkanlah kain tu. Lah. Kain tu dah elok tu turun. Kau nak ambil gambar BCG aku apa? Teruk betul. Ada satu makcik, ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak? Bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. Lah, baju lain. Macam-macam ni orang. Saya tak ada masalah. Jangan risau, saya dah beritahu dah dekat penganjur, saya akan habis awal sikit bagi ruang untuk bergambar, tak ada masalah. Ha? Gambar tagak RM10, gambar rabah RM15. Ya. Pilih nak tagak ke nak melintang, pilih. RM10 dengan RM15, ya. Tak adalah. Aduh. Tapi saya teringat ada satu pakcik tu saya tak boleh lupa. Dekat Mersing. Saya jumpa dia, dia kata dah habis program. Dia kata, Ustaz, kita selfie boleh? Boleh? Dia tarik saya macam ni, dia tarik, kemudian dia keluarkan tapak tangan dia. Pandang Ustaz, pandang Ustaz, pandang. Saya pun pandang lah. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Betul, wallahi ni. Sebab dia kata, Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Sekali lagi falsafah. Betul. Kita ambil gambar dalam phone. Berapa ramai yang pergi ke kedai gambar, print, cuci, susun dalam album. Kita simpan dalam phone. Sampai masa kita marah. Lepas tu telefon hang, kita marah. Dah penuh semua benda kesumbat dalam tu. Betul tak? Cuba cuci gambar dengan Samsung Debat hari ni, make sure frame kan. Tak kat rumah. Satu lagi orang perempuan nak pesan sikit. Ambil gambar ramai. Jangan kau crop tinggal berdua. Lepas tu kau buat wallpaper. Macam mana lelaki kau tak marah? Gambar macam ni pula tu. Macam melepas korek tak hidung. Itu salah tu. Kan? Jaga. Benda baik tapi bila cara kaedah tak kena, jadi problem jugalah. Kan dah beritahu. Kemudian banyakkan berdoa dalam bekerja. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku dalam bekerja ni, ya Allah. Jauhkanlah unsur-unsur tidak baik, ya Allah. Mudah-mudahan aku beroleh rezeki yang halal, ya Allah. Macam tu. Kan? Kemudian buat kebaikan banyak-banyak. Contoh macam buat program hari ni kan. Bukannya tiba-tiba dewannya jadi macam ni. Bantu susun-susun kursi, pasang-pasang tiang ni, banting tu, nampak Pak. Sama tak? Sama. Susah tau. Masa saya pergi syuting dekat TV baru tahu azab ambil gambar ni. Macam ni lah contoh lah, macam ni lah. Iya. Kan? Saya pun hari tu yang paling saya heran waktu sesi minyak tu. Sesi minyak, tiba-tiba ada orang tegur, pelakon kan? Saya kata, bukanlah. Ya, dia kata, pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka mask saya. Saya siapa? Aaron. Kata bukan. Saya puas mikir belah sini ke, belah sini ke, belah sini, tak tahulah. Saya pun tak tahu kenapa dia panggil itu. Melampau. Saya dapat juga tawaran berlakon. Munafik 2 gitu, sepatutnya saya berlakon, tapi saya tolak. Sebab watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2? Yang watak hantu celah buluh tu. Yang tu satu. Yang kacau Ustaz Adam tu, Ustaz Adam. Tak adalah, mana ada, mandai je.
Tapi sebenarnya dengan Samsul Yusof ni banyaklah saya adalah berbual dengan dia kan. Saya dengan dia sepatutnya program TV Hijrah tu dulu sepatutnya 3 Syamsul Debat, Syamsul Rawraw dan juga Samsul Yusof. Tapi last minute dia tarik diri sebab dia nak siapkan filem Munafik 2 tu lah. Tunggulah tak lama lagi Munafik 3 pula keluar kan. Saya berlakon adalah berlakon drama, tapi tak adalah dialog saya sikit aja pun. Watak-watakan cangkul aja. Kan. Aduh, macam-macam orang perempuan tengoklah drama kasih bukan bidaan, macam mana? Kasihku bukan kekasihku bukan bidaan, itulah bingung suamiku seorang pendosa, alah mengada lah macam tak tahu, menyampah lah aku kan. Kemudian bangun pagi, bangun awal, itu nak menjadikan kerja sebagai satu ibadah. Bangun awal, solat dulu, bersolat dulu, jaga solat kita, jaga ibadah kita. Satu lagi, ada orang tanya, Ustaz, kalau kita kat tempat kerja, ni soalan orang biasa tanya, kalau kat tempat kerja boleh tak kita ambil masa sikit untuk solat sunat duha? Soalan orang selalu tanya. Dia kata boleh, pergilah solat. Tapi nak hukum orang awam ke nak hukum orang orang yang betul-betul nak jaga syarak kan? Kalau orang tu sekadar hukum orang awam, maka boleh pergi balik izin ketua jabatan. Tu orang awam, dan biasanya bos pergilah, kesakan nak semayang 5 minit pergilah, tak ganggu kerja pun, contoh. Tapi kalau hukum wara, nak ikut syarak betul-betul, kalau 5 minit solat sunat duha, ganti balik kerja tu 5 minit. Maknanya janganlah balik pukul 5, balik pukul 5 minit. Kita jangan berkira, sebab kita kena faham hukum solat tu adalah solat sunat saja, bukan solat wajib. Jadi kalau kita ambil ruang waktu bekerja untuk solat, maka balik pun kenalah balik lewat sikit, baru betul tak? Itu yang terbaik ya. Tapi kalau kita nak balik tu pulanglah, bos mungkin tak kisah. Dan bila kita bekerja, pentingnya untuk kita menilai sama ada kita ni mendapat rezeki yang halal ataupun tidak. Kata Abu Laisa Samarkandi, kita kena takut pada Allah dengan 7 perkara. Pertama, 7 perkara. Pertama, jaga lisan kita, cakap yang baik-baik, jangan cakap benda yang tak baik. Bekerja ni ada banyak cara boleh bercakap, cakap yang baik-baik. Naklah duduk jabatan penerangan, takkanlah cakap tak elok. Menyampaikan maklumat tentulah dengan cara yang baik. Kedua, jaga mata kita, pandang yang baik-baik, tengok yang baik-baik. Kalau tengok yang dapat pahala, pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Kedua, tengok muka suami, tengok isteri dapat pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang tak dapat pahala, tengok bini sendiri, tengok suami sendiri. Ketiga, tengok Kaabah dapat pahala. Keempat, tengok apa? Tengok Quran dapat pahala. Jaga mata. Ketiga, jaga hati. Buang perasaan-perasaan tak baik di pejabat, buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, jangan belagak. Tak ada apa pun, kita ni sama-sama je dalam satu jabatan. Jangan belagak, jangan sombong. Sombong perangai siapa? Perangai siapa? Kenal ya? Bagus. Syaitan katanya. Sombong perangai syaitan dan iblis yang tak nak tunduk sombong kepada Nabi Adam AS. Kemudian jangan ada perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai, hasad, dengki, dua-dua pakai. Jangan dengki-dengki dengan orang. Sepatutnya kegembiraan orang lain kegembiraan kita, kesusahan orang lain juga merisaukan kita. Seterusnya, jaga perut. Bukan maknanya jangan biarkan diboroi, bukan. Maksud jaga perut, jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Ya, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Seterusnya, yang kelima, jaga apa? Jaga tangan kita. Tolong orang buat kebaikan, bantu, sedekah, buat kebaikan banyak-banyak.
sebab kita tak tahu kebaikan yang mana akan bawa kita masuk ke dalam syurga. Keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, melangkah ke tempat-tempat yang memberi pahala. Tempat yang bos kita suruh pergi kerja, kamu pergi dekat kawasan ni, kamu tolong buat cover sikit, buat report sikit, buat laporan dekat sini ni, pergi dapat pahala, sebab tu tugas kita, niat kerana Allah. Dan yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang jangan kita buat. Jadi kalau nak mengukur keberkatan, tanda-tanda rezeki kita diberkati, pertama, kita akan sentiasa merasa cukup dengan apa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kadang orang perempuan dah bayar bil, bayar sana, bayar, berlebih lagi. Pernah berlaku tak? Rupa-rupanya bertukar wallet dengan suami ni. Suami pula tak cukup. Kenapa aku tak cukup ni? Tak adalah, tu mustahil tu kan? Mustahil bertukar wallet tu. Maknanya ada rezeki Tuhan bagi dekat kita, kita rasa cukup, malahan berlebih lagi. Kedua, bila perilaku keadaan dan keluarga dilihat stabil, bahagia. Bayanglah suami balik ni romantik. Suami balik menyanyi, Like jo khat tujhe wo teri yaad mein हजारों रंग के नजारों बन गए लिखे जो खत तुझे. Macam tu lah. Atau lagu Melayu lah, ikut nama masing-masing. Oh Fatimah, adakah Fatimah sini? Tak ada Fatimah. Suzana ada? Tak ada juga. Nama kau apa ni? Isabella adalah, tak ada? Tak ada juga. Zalika ada tak? Zalika pun tak ada. Siti Haida ada tak? Mira Edora ada tak? Tak ada juga. Tapi lah lagu tu semua nama perempuan ya, semua nama perempuan. Mana ada Aziz, tak ada. Aziz tak ada. Muhammad Rahmat tak ada. Tak ada kan. Samsul Debat lagi tak ada. Semua nama perempuan. Tak apalah, suami balik romantik, bahagia rumah tangga, tu pun tanda rezeki berkat. Suami balik, sayang apa khabar denganmu, macam mak suami balik happy tak? Happy. Ataupun suami balik, indah sungguh panorama, isteri kat dapur sambut, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia tu keluarga tu ya. Ataupun suami pergi dekat depan pintu, kenangan manis kau dan aku takkan berkubur, duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Tiba-tiba jadi Jamil Abdullah. Bahagia tak? Bahagia. Suami balik tengok isteri tengah basuh pinggan, sayang, dah tak apa, pergi masuk bilik, siap biar abang sambung. Suami sambung, bahagia tak? Dengan tahap dia pengerusi BKKI tu, balik tu dengan baju Melayu tak tukar lagi, dia basuh pinggan sambung. Bahagia tak perempuan? Bahagia walaupun tulah sekali dalam 365 hari, tapi dia akan rasa bahagia. Betul tak? Iya. Saya punya tu nampak isteri dah biar abang sambung, saya basuh pinggan. Ataupun yang abang nak booking dah spa muslimah tu, hari Sabtu ni pergilah, boleh masaj, pedicure, manicure, urut sikit apa semua, cuci rambut. Habis anak-anak abang jaga. Happy tak? Happy tak? Abang susahkan abang aja, tak susah mana pun, sebab abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang ajar punya suami. Tak adalah, abang dah bayar dah. Ya ke bang, makasih tau. Me time untuk orang perempuan. Ataupun suami bagi, nah ambil 500, pergilah beli apa nak beli hari Sabtu Ahad ni, anak-anak biar dengan abang. Happy tak? Happy. Buat macam tu.
Bila isteri nak pergi keluar ni, ambil 500 700 pergi beli tak apa. Abang betul ke? Betul. Pergilah pergi. Elok-elok tau. Siap tutup kan pintu kereta elok-elok. Lepas tu lambai. I love you. Bye sayang. Dia pun pergi. Masuk dalam bilik, masuk dalam rumah, tutup pintu, anak-anak semua. Ini saat paling bersejarah bagi kita. Kerana pertama kalinya mak kau tak ada kat rumah. Rumah ini kita punya. Dia kata ada. Iya, dia ingat apa? Maknya hari-hari loudspeaker semua tak betul. Pergi mandi. Pukul berapa dah? Pergi mandi. Nak jadi apa ni bangun lambat? Nak jadi apa bangun lambat? Hari-hari memang tak penat. Mak ni memang tak penat bercakap. Yang ayah ni kat dalam bilik, ada. Tegak, bangun keluar. Kan? Itu yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Yang ketiga, apabila kita terasa mudah untuk beribadah, mudah nak solat, mudah beribadah dengan keluarga. Suami bangun pagi ni nak subuh ni, lurus nak rapatkan saf, anak-anak dah ready dah belakang. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 10 orang macam tu. Maknya kat belakang semua dah ada dah. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wih ada gema wih. Sebila abah beli speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang, suamiku dalam hati. Bahagia dapat solat sama-sama. Lepas tu doa sama-sama tu paling mahal tu. Ya Allah. Doa sebiji macam majlis rasmi Jabatan Penerangan. Kaulah ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kau berikanlah kami taufik dan hidayah ya Allah. Yang anak, aduh, lamanya doa. Tapi orang perempuan, hati-hati dengan doa suami. Mana yang tak berapa dengar, jangan amin. Ya Allah, Kau berikanlah aku, ya Allah, aku dah lama, ya Allah. Isi kat belakang, amin, 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 ya Allah, amin, ya Allah, amin. Makbul. Jadi kalau suami nak, ya Allah, Kau berikan aku, ya Allah, kita belakang kuat sikit, kita belakang. Sebenarnya nak marah isteri pun dalam doa senang. Ya Allah, ni isteri di belakang, ya Allah, Kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Yang isteri pula, kerana dia sungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Dia jauh menyaut pula tu. Menyaut, jangan tak menyaut. Kan? Begitu juga seterusnya, tanda-tanda rezeki diberkati. Anak-anak cemerlang dalam apa juga bidang dia. Dalam akademik dia berjaya. Bayangkan ambil 10 subjek dapat 12A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A-nya. Hebat anak aku ni, mengaji pandai, bila azan dekat masjid pun berkumandang anak aku. Macam tu. Penyejuk mata, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, kita doa kan. Kemudian rumah kita sering kali diziarahi. Ada je orang datang ke rumah. Ini tidak termasuk tin shopping, tak termasuk. Yang kau order barang hari-hari itu tak termasuk. Dan begitu juga yang ketujuh adalah apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya, pertama, apa juga rezeki kita harapkan mestilah bergantung kepada langkah yang kita usahakan. Bila kita nak jadikan kerja itu sebagai satu ibadah, peliharalah rasa syukur. Pertama, Rasulullah SAW juga ada bagi tahu dekat kita, apa dia? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi juga bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga bagi tahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga cerita dalam hadis tentang 2 perkara pasal atas dan bawah. Pertama, Nabi selalu sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi lebih baik daripada menerima. Dan Nabi juga sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Rasulullah SAW juga berpesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah bagi nikmat dekat kita, kita nampak benda tu macam kecil, tapi sebenarnya besar. Contoh, bagi kita rasa macam suami kita ni, aduh, pening lah suami, rumah nak itu nak ini. Bila Allah tarik nyawa suami kita, baru kita tahu betapa bernilainya seorang suami. Macam tu juga suami, aduh, isteri aku ni tu tak boleh, ini tak boleh, leceh betul. Sekali Allah cabut nyawa isteri kita, barulah kita tahu harga kopi yang kita minum setiap pagi yang dibancuh oleh isteri kita tanpa disuruh, kadang-kadang dia siapkan dengan penuh kasih sayang. Tak sama dengan yang kita bayar di kedai, tak sama. Itu sebab belajar menghargai apa yang kita ada. Dan yang paling penting untuk semua yang ada dalam dewan ni, hargailah kerjaya kita sebagai pegawai-pegawai di Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Hargai. Sebab di luar sana ramai orang tengah bawa file folder, tengah mengulu kilir nak mencari kerja. Apalah kerja kita nak buat ni? Tapi kita yang dah ada kerja, kadang-kadang mensia-siakan, malahan merosakkan peluang kita bekerja. Kerja elok-elok, kerja dengan ikhlas, kerja cari rezeki yang halal, bersih dan lurus yang saya sebut tadi. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, hidup kita ni adalah antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D. Antara B dan D itu ada tengah-tengahnya C, iaitu choice. Kita ada pilihan hidup yang macam mana kita nak jalankan. Jadi pilihlah jalan hidup yang terbaik, jalan hidup yang diredai oleh Allah SWT. Jangan lupa kita niatkan kerana Allah. InsyaAllah kita akan berjaya, berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya ingat satu ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut, barang siapa, cari nanti surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja keuntungan dunia itu kepadanya, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejarlah akhirat, kejarlah keberkatan, kejarlah rezeki yang berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja rajin-rajin, insya-Allah Allah akan bantu. Jadi sekarang ni saya buka, kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya, silakan. Yang lelaki dulu. Lelaki ada soalan tak? Okay, Alhamdulillah semua faham, terima kasih banyak. Yang perempuan ada apa-apa soalan nak tanya? Pun Alhamdulillah. Jadi apa kata, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan warga kerja
Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amika fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena dengan limpah dan kurnia-Mu dapat kami berhimpun di dalam dewan yang berbahagia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah. Kami tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan ya Allah. Maka Kau perkukuhkanlah dalam diri kami, jiwa kami, hati-hati kami, agar terus bersama di dalam untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah dalam menjalankan tugas-tugas kami, yang mana kami menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran yang semakin hebat setiap hari ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab dan juga menjadikan punca kepada kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu disebabkan kesabaran kami di dalam menjalankan tugas-tugas kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah jadikan kami alpa, lalai dan leka dalam menunaikan tanggungjawab kami kepadamu ya Allah. Perkukuhkanlah keimanan kami ya Allah, agar kami dapat mengelakkan diri kami daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah perasaan ikhlas, tanamkanlah perasaan bersungguh-sungguh di dalam hati kami, agar dapat kami melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi untuk organisasi kami, khususnya Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permohonan kami ini apalah jua kiranya Kau makbulkan ya Allah. Walaupun kami sedar kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan, kami banyak kekhilafan, kami banyak dosa yang kami lakukan sama ada sengaja ataupun tidak ya Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada petang ini Kau berkatilah, Kau berikanlah kekuatan agar kami dapat menjadi warga kerja yang terbaik, supaya kami dapat jadikan bekalan di dunia dan di akhirat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar doa-doa dan permintaan kami, siapa lagi lah akan mendengar dan juga mendengar permintaan kami ini ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami, siapalah lagi yang akan memakbulkan permintaan kami ini ya Allah. Maka Kau ampunilah kami, Kau makbulkanlah permintaan kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samil alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya.